Murid-murid, hari ini Cikgu Hasif akan mengajar kamu semua secara talian. Okey? Jadi, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, cikgu nak tanya, kau semua sihat? Kalau sihat, alhamdulillah. Kalau kurang sihat, banyakkan makan ubat. Okey? Okey. Jadi, sebelum kita teruskan, cikgu nak kita semua, termasuk ustaz sekali, termasuk cikgu, untuk tadah tangan baca doa. Okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dah baca doa? Okey. Jadi sudah baca doa, mari let's go kita untuk teruskan belajar. Okey murid-murid. Jadi daripada video tadi, apa yang anda lihat? Apa yang murid-murid cikgu ni boleh lihat? Adakah dia memberi duit raya? Raya kan? Adakah dia sedang bersedekah? Coba bagi masa kamu 10 saat. Okey? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Jadi cikgu akan bagi tahu jawapan, tetapi cikgu nak kamu semua tulis dulu jawapan dekat komen dekat bawah. Siapa yang betul? Kita tengok. Okey, jawapan dia adalah rasuah. Daripada kita tengok tadi, ada satu tangan tu sedang memberi duit untuk mendapatkan projek, dan satu lagi tu memberikan fail projek kepada pelanggannya tersebut dengan hanya memberikan duit. Okey. Jadi kat sini kita boleh nampaklah yang rasuah ni adalah perkara baik ke perkara yang buruk? Perkara apa anak murid? Yes, perkara yang buruk. Okey, jadi hari ini cikgu akan ajar kamu semua tentang tajuk hindari rasuah. Okey, let's go. Mulakan pembelajaran, cikgu nak kamu semua buka buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Semua cepat. Ambil buku kan, ambil buku. Okey, duduk balik depan laptop, depan telefon. Okey, tengok. Dan cikgu nak kamu semua buka muka surat 44. Okey, nampak 44. Okey, yes. Cikgu akan mengajar kamu semua tentang tajuk hindari rasuah. Okey, sebelum cikgu bagi tahu tentang lebih lanjut, cikgu nak baca satu hadis. Okey, cikgu nak baca satu hadis tentang hindari rasuah. Di samping itu ustaz akan letakkan slide bagi kamu semua boleh nampak tentang hadis yang berkenaan tentang rasuah. Okey. An Abdul ibni Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Riwayat Al-Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Jadi dekat hadis ni kita boleh nampak Rasulullah sendiri, baginda sendiri melaknat sesiapa yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Jadi kita boleh nampak apabila Nabi tidak suka, maksudnya benda ni adalah perkara yang rasuah ni adalah perkara yang buruk. Okey, bagus. Okey. Ini
kamu semua dikehendaki membuka muka surat 45. Dekat sini kita akan bacakan intipati hadis. Apa yang terdapat dalam hadis ni? First sekali kita bagi tahu, rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Jadi dekat sini pemberian ni diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Maksudnya benda tu sepatutnya tak boleh, tetapi lepas dia bagi duit, benda tu jadi boleh. Ya, kat situ itulah dinamakan rasuah. Contohnya, seorang pekerja telah menghulurkan sejumlah wang kepada majikannya supaya beliau dinaikkan pangkat dengan segera. Kalau ikutkan kena naik pangkat dengan usaha selama bertahun-tahun, kena dengan hasil usaha sendiri, tetapi dia naik pangkat dengan menghulurkan duit dan majikannya ambil terus naik pangkat. So ini adalah perkara yang salah. Rasuah merupakan perbuatan yang boleh mengakibatkan dosa dan mesti kita jauhi kerana Allah dan Rasulullah SAW melaknat pemberi dan penerima rasuah. So dah nampak dah kat situ. Rasuah ni orang yang memberi rasuah, orang yang menerima rasuah boleh dikatakan sebagai perbuatan yang melibatkan, yang mendatangkan dosa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka ke atas perkara tersebut. Faham? Let's go. Cikgu akan terangkan tentang sebab-sebab berlakunya rasuah. Sebab apa berlakunya rasuah? Siapa yang tahu cuba fikir. Kenapa boleh jadi rasuah? Sebab apa kat sini cikgu terangkan 3 sebab. Kat sini ada 3 sebab. Cikgu dah lukis dah. Kat sini ada buat pertemindah lagi untuk kamu semua. Tapi jangan risau, cikgu akan buatkan satu slide bagi kamu semua mudah nampak dekat sini. Yang pertama adalah sebab iman yang lemah. Iman yang lemah. Kenapa? Sebab manusia ni dia tidak takut dengan azab Allah. Sebab apa dia tidak takut dengan azab Allah? Sebab dia tak nampak. Dia tak nampak azab Allah, api neraka. Dia tak nampak. So itu yang membuatkan iman dia lemah. So dia rasa rasuah. Tak apalah, ambil je lah rasuah. So bagi dia mungkin ini adalah perkara biasa, tidak mendatangkan apa-apa memudaratkan bagi dia. Mendahulukan kehendak diri daripada keredaan Allah. Jadi masa tu dia pentingkan diri. Dia rasa diri ni, dia rasa macam agama dia tolak tepi. Dia rasa macam tak apalah, asal dapat duit lah. Macam tu. Patutnya tak boleh. Sebab itu tanda-tandanya iman yang lemah. Sebab iman yang lemah ni lah kita boleh mendapatkan boleh melakukan perkara yang tidak baik. Contohnya seperti rasuah. Yang kedua, iaitu salah satu adalah kelemahan diri. Kelemahan diri ni boleh terjadi sebab seseorang gagal mengawal kehendak diri. Dia gagal. Contoh, dia nak beli kereta. Dia nak beli kereta. Tiba-tiba ada satu orang ni, dia bagi duit ni. Kalau dia bagi duit ni, dia akan dapat dinaikkan pangkat. Pekerja dia dapat dinaikkan pangkat. Dia bagi duit, dia ambil duit tu, aku boleh beli kereta. So dia fikirkan kehendak diri. Dia tak fikirkan tentang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Maksudnya kat sini dia tak ada ilmu, tak ada kesedaran langsung tentang dosa dan bahaya rasuah. Bagi dia rasuah tu adalah perkara biasa. Dia rasa rasuah tu macam perkara yang tidak berdosa. Jadi disebabkan benda inilah kita perlu menyedarkan orang-orang ramai. Anak-anak murid cikgu ni kena bagi tahu kat dia orang semua, rasuah ini adalah perkara yang salah. Salah di sisi undang-undang. Yang ketiga, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. So
apa yang cikgu cakap tadi. So dia rasa dia tamak nak dapatkan sesuatu ni, ingin meraih sesuatu jawatan dengan mudah. Maksudnya dia nak benda tu satu benda dia nak mudah. Contoh, aku nak jadi assistant manager. Okey, aku bagi duit, senang, tak payah buat kerja, terus jadi assistant manager. Macam tu macam gini nama. Tak boleh. Sebab tu benda tu perlu dilakukan dengan usaha. Tetapi sebab dia rasa macam dia nak perkara yang mudah, kerja mudah. Okey, so itu adalah perkara yang salah. Mahu segera hidup mewah. Jadi dekat dunia ni, manusia sering alpa dengan melihat kemewahan dunia. Jadi dia rasa dia ingin mewah juga, dia ingin kaya. Betul, tak salah. Tetapi perlulah kaya dengan cara yang betul. Dengan cara rasuah adalah cara yang salah. Okey. Sekarang ni cikgu akan memberitahu kamu tentang kesan-kesan rasuah. Okey. So, seseorang itu akan menjatuhkan maruah diri dia. Maruah diri dia tercela. Sebab apa? Orang contoh, dia tertangkap buat rasuah. Orang tengok, budak ni buat rasuah lah. Dia ni rasuah. So orang tahu dia ni buat rasuah. So dia punya maruah diri ni, Allah, malunya aku, Allah, jahatnya aku. Dia rasa tercela maruah dia. So yang kedua adalah menimbulkan permusuhan. Okey, dekat sini kita boleh tahu sebab benda ni adalah perkara yang tidak adil. Okey, sebab apabila seseorang tu mendapatkan jawatan, mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, dengan memberi wang sahaja, jadi itu adalah nampak tidak adil bagi pekerja-pekerja lain ataupun bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berusaha, bertungkus lumus melakukan sesuatu, tetapi yang senang-senang dapat seseorang yang melakukan duit. So itu adalah boleh mendatangkan permusuhan. Okey, yang ketiga, sifat amanah dan tanggungjawab akan terabai. So kat sini kita punya amanah dalam melakukan kerja, kita rasa macam tak payahlah. Sebab apa? Sebab mula-mula pun kita dah tak jujur, kita dah tak amanah dengan pekerjaan kita, apatah lagi kita nak melakukan pekerjaan kita. Kat situ. Yang keempat, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Jadi dengan adanya sekelompok, dengan adanya segelintir-segelintir individu yang melakukan perkara rasuah ini, yang melakukan gejala rasuah ini, jadi diorang ni akan merosakkan satu-satu organisasi. Okey, contohnya yang tadi bagi rasuah, dia dapat jadi manager. Okey, dapat jadi manager. Jadi bila dia jadi manager, sebenarnya dia apabila dia memberi rasuah, dia adalah seorang yang tidak layak untuk memberi manager. Sebab kenapa dia seorang tidak layak menjadi manager? Sebab ramai lagi yang sedang berusaha, bertungkus lumus, okey, belajar itu, belajar ini, untuk capaikan ilmu yang tinggi untuk menjadi seseorang manager, tetapi dia mendapat manager dengan ilmu yang cetek, dengan cara memberi rasuah, dengan kerja tak tahu nak buat macam mana. So itu adalah perkara yang salah. So yang kelima, mendapatkan kemurkaan dan laknat Allah. Jadi Allah adalah laknatlah perkara-perkara seperti ini. Yang kerana rasuah ini adalah perkara dosa yang mendatangkan, yang membuatkan diri ni rasa, orang boleh cakap rasuah ni adalah bagi duit je. Cuma kadang-kadang manusia ni dia tak nampak dengan perkara rasuah ni dia boleh memusnahkan sebuah negara. Okey, boleh memusnahkan satu organisasi. Maybe kadang-kadang hanya beri, tak, nilai jumlah bukan penentu. Maybe hanya belanja makan. Okey, aku belanja kau makan ni, kau tolonglah bagi aku naik pangkat, aku nak belanja, kau makan je lagi. Macam tu. So bila terjadinya benda-benda macam tu, okey, dia boleh melibatkan bukan setakat organisasi lah, boleh melibatkan sesebuah negara. Okey. So yang terakhir sekali adalah hidup tidak diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama kita hidup dengan makan duit rasuah, okey, kita memberi makan kepada keluarga, okey, kepada kawan-kawan ataupun dia nak belanja, okey, jadi benda ni tidak diberkati oleh Allah lah, kerana perkara ni adalah perkara yang haram. Okey murid-murid, so sekian saja pembelajaran cikgu secara atas talian ini. Jadi sebelum itu sabar dulu, cikgu nak
Cikgu nak bagi apa cikgu nak bagi dekat kamu semua soalan. Sebab kamu semua sekarang berada di rumah kan. Okey, jadi cikgu nak kamu bagi soalan. Cikgu nak bagi soalan dekat kamu. Kamu boleh klik link dekat bawah ni. So dalam ni ada kamu semua hanya perlu tulis nama dan jawab ke semua soalan. Sesiapa yang dapat markah tinggi, cikgu akan bagi best. Okey, cikgu akan bagi best. Sebab apa? Sebab kamu semua pandai. Okey. Jadi sudah tamatlah sesi pembelajaran dan pengajaran cikgu secara online, secara atas talian kepada kamu semua. Jadi cikgu harap kamu semua dapat duduk di rumah, kekal, sentiasa menjaga kesihatan. Dengar cakap ibu ayah, jangan degil. Okey. Cikgu harap kamu semua sentiasa diberi kesihatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita membaca doa. Okey. Kita tunda majlis kita dengan tasbih kifarah dan wasaratul as. Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal as innal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum. Apa nak urit?